dunia yang terletak di persiaran Jalan Sultan Besar di Salahuddin dunia loh, Abdul guys. Aziz Shah. Fakta menarik. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, saya semua. Halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang aku ucapkan bagi teman-teman yang kebetulan video-video aku lewat di beranda YouTube teman-teman. Langsung aja join dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan hari ini aku bakalan nge-reaction lagi dari channel kebanggaanku. Ya, mantap jiwa. Fakta channel. Siapa di sini yang ngefans banget, yang suka banget sama channel satu ini gitu. Bagi yang belum nonton, kita nonton bareng-bareng hari ini. Oke? Yaudah tanpa berlama-lama kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Jangan lupa subscribe ya guys. Oh iya, bentar lagi Malaysia ini ya merayakan hari kemerdekaan yang masih bertemakan tentang Malaysia prihatin gitu kan. Buat Malaysia selamat hari kemerdekaan yang ke-64 ya. Yang dimana tema ini masih sama seperti tema yang tahun sebelumnya berkenaan dengan COVID gitu. Ketabahan rakyat Malaysia dalam mengharungi cabaran dan juga dugaan pandemi COVID-19 ini guys. Semoga COVID cepat hilang dari muka bumi ini ya guys. Pokoknya selamat hari kebangsaan untuk Malaysia. Sekarang ini tanggal berapa ya? Tanggal 29 Agustus. Nah, 2 hari lagi Malaysia akan merayakan hari kemerdekaan. Kita lanjut. Mantap nih. Tolong jangan kecil suara fakta. Oh, suara fakta. Maaf, tak perasan dah mula. Hai semua, seperti korang sedia maklum, pada 31 Ogos ini kita akan menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Korang tahu tak kenapa kita sambut Hari Merdeka? Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, merdeka bermaksud bebas daripada penjajahan, kurungan maupun naungan. Jadi Hari Kemerdekaan disambut sepenuh untuk mengenang dan menghargai pengorbanan tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam mempertahankan negara kita dari penjajah. Merdeka! Oleh itu dalam video kali ini, sepenuh untuk menghayati Hari Kemerdekaan ini, Fakta dengan bangga ingin menyenaraikan fakta tentang keunikan Malaysia yang mungkin ramai tak tahu. Dah sedia? Siap. Jom bersama Fakta kita angkat tangan dan kibarkan jalur gemilang. Wah, nggak ada aku jalur gemilang. 10 fakta terunik tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Nama asal negara sebelum Malaysia. Sebelum Malaysia mendapat namanya, negara ini dikenali sebagai Golden Kersenis atau Aureum Corsenesis yang dalam bahasa Latin membawa maksud semenanjung emas. Golden Kersenis merupakan nama purba yang merujuk kepada tanah Melayu. Nama ini diberikan oleh Ptolemy, iaitu seorang ahli falsafah Greek yang juga seorang ahli astronomi dan ahli geografi. Di dalam bukunya Geographia, di mana beliau menulis tentang AD 150, iaitu pengetahuan tentang geografi ketika zaman kegemilangan Rom. Menariknya, nama Golden Kersenis ini diberikan kerana Malaysia ketika itu merupakan kawasan yang terkenal sebagai kawasan yang kaya dengan emas. Terdapat banyak tulisan sejarah yang menceritakan tentang Malaysia kerana kedudukannya yang strategik dan hasil bumi yang mewah seperti hasil hutan, biji timah dan emas. Betul. 9. Roundabout terbesar di dunia. Wow, jadi Fakta rasa korang dah boleh agak kot. Selain terkenal dengan roundabout yang banyak, lagi-lagi dekat Shah Alam,
di Putrajaya siapa ni? terdapat Anggota satu bulatan Shah Alam. roundabout Anggota. terbesar di dunia yang terletak di persiaran Jalan Sultan Terbesar di Salahuddin dunia loh, Abdul guys. Aziz Shah. Roundabout ini mempunyai bulatan sejauh 3.4 Wih, km panjangnya. jauh loh itu. Wow, roundabout yang mempunyai Wih, lebih kurang 15 sistem jalan keluar dan Wah. masuk ini merupakan idea yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad Wah. setelah beliau mendapat ilham daripada bulatan Avenue des Champs-Élysées ketika lawatan rasmi beliau ke Paris sempena perarakan peringatan Hari Bastille. Okey. Di situlah beliau mencadangkan satu Wah, sistem keren banget, jalan roundabout yang cukup besar terbesar di mengelilingi dunia. Putrajaya yang mampu menampung perarakan yang besar seperti perarakan Hari Kemerdekaan. 8. Lipas terbanyak di dalam dunia. Mesti tiba-tiba korang rasa seram sejuk kan? Fakta pun sama. Lebih-lebih lagi jika lipas terbang. Ya Allah, aku geli. Lipas tu kecoa. Fakta menarik, lipas merupakan sejenis serangga Allahu yang mampu Akbar. hidup lama dan bertahan merinding, akibat aku serangan tak suka nuklear. loh ini. Korang tahu Lipas tak, ni. di Malaysia terdapat satu kawasan yang terdapat berpuluh juta lipas Ui. dari pelbagai spesies. Gua Aku baru Gomantong tahu. atau lebih Astaga. dikenali sebagai Gua Lipas Wah. merupakan sebuah kawasan yang terletak di Sandakan Wah, Sabah, di mana Sabah. gua ini telah Gua diiktiraf Lipas. sebagai pengurusan sarang burung terbaik di dunia oleh Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF. Gua yang terkenal dengan populasi burung layang-layang, kelawar, pepijat dan ular ini secara tidak langsung Ya Allah, telah aku memberikan geli liatnya. ekosistem yang paling sesuai dengan lipas disebabkan persekitarannya yang lembap serta dipenuhi longgokan Allah. najis kelawar. Oh Ada my sesiapa antara korang berani nak masuk tak? Fak tahu awal-awal dah surrender. Tak kuat aku. 7. Asal Sakit lah aku. usul nama Proton Saga. Mesti Proton ramai Saga? yang sangka nama Proton Saga ini diambil seperti nama biji saga kan? Korang tahu tak? Sebenarnya itu bukanlah asal usul nama Proton Saga. Nama ini sebenarnya terhasil ketika seorang tentera bersara, Ismail Jaafar, sedang bermain Scrabble atau Sahiba bersama rakan-rakannya. Ketika sedang bermain, beliau ternampak perkataan dalam bahasa Inggeris iaitu safety, achievement, greatness dan ability pada papan permainan itu dengan menyusun abjad pertama bagi setiap perkataan Saga. tersebut. Maka jadilah Saga. Dari Wah. situlah beliau menghantar ideanya dalam pertandingan menamakan kereta nasional pertama di mana Proton para juri Saga. memilih nama Saga kerana ia mudah disebut oleh pelbagai bangsa serta merupakan nama sejenis pokok saga iaitu Adenanthera pavonina yang terkenal di Malaysia. Fakta tambahan, kereta Proton Saga merupakan kereta import terlaris di United Kingdom pada mantap. tahun 1989 di mana kereta ini telah mendapat gelaran fastest selling make of new car ever to enter the United Kingdom. 6. Keren loh, udah main film si Serangga Proton terpanjang Saga. di dunia. Siapa pernah tengok cerita lava? Aku. Mesti korang kenal The Stick kan? Membuat emosi nonton si lava Serangga nih guys. ini banyak dijumpai di Malaysia tau. Iya Kalau ke? korang nak tahu, pada tahun 2008, seorang pakar pengkaji serangga telah menemui sejenis serangga yang Kalau berbentuk seperti binatang-binatang ni ranting merinding, di guys. Sabah. Apa yang Aduh, menariknya, Sabah lagi. Aduh, Chan aduh, Megastic itu atau ngapain? nama saintifiknya Pobethicus chani, iaitu serangga terpanjang di dunia ini, dinamakan seperti nama Datuk Chan Chiu Lun, iaitu seorang pengkaji alam semula jadi di Malaysia. Serangga yang hanya hidup di kanopi rimba ini hanya mempunyai 6 spesimen yang ditemui setakat ini. Malah maklumat biologi spesies ini juga masih lagi kabur. Pada tahun 2010, kayak ranting BBC pohon telah ya. meletakkan penemuan serangga ini sebagai salah satu daripada 10 penemuan terkini dalam dokumentari Decade of Discovery. Salah satu daripada spesies ini telah dipamerkan di Natural History Museum di Wih, London yang London, guys. berukuran 567 mm. Serangga terbesar. 5. Lebih 140 dialek digunakan. Seperti korang sedia maklum,
Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, adat, budaya dan agama. Betul. So, mestilah macam-macam logat ada Apa kan? fashion yang korang semua pakai ni ha? Kau tak nampak kau? Kalau kat sana ada K-pop, kat sini ada African pop. Kan cantik ni ada fashion terkini. Kau tahu tak? Fashion terkini apa? Dah macam cupodak kau nak balut, kau tahu tak? Terdapat satu kajian yang dilakukan di kawasan bandar-bandar di Malaysia di mana pakar pengkaji linguistik telah mendapati terdapat 10 cara untuk menyebut frasa "kamu sudah makankah" yang berbeza termasuk dengan bahasa Inggeris. Ini tidak termasuk bahasa pertuturan di kawasan Malaysia Timur yang mempunyai sekurang-kurangnya 90 jenis bahasa pertuturan dan 60 bahasa pertuturan etnik pribumi asal Borneo. Bagi pakar linguistik dan bahasa, mengkaji perbezaan bahasa bukan hanya terhad kepada bahasa-bahasa utama saja, malah bahasa pertuturan yang melibatkan dialek tempatan, kriol atau slang dan bahasa campuran atau bahasa rojak seperti Manglish dan lain-lain. You wanna go for a drink? Minum. 4. Jambatan gantung tertinggi di dunia. Wih, Siapa ini aku tahu takut nih. gayat? Aku tahu nih. Ini aku juga pernah reaction kalau nggak salah. Korang boleh pergi tempat ni. Confirm Lupa hilang ke gayat mana. korang. Mesti korang semua tahu bahawa Gunung Kinabalu merupakan gunung ke-20 tertinggi Betul, di dunia dengan ketinggian 4,095 meter di atas permukaan air laut, iaitu 10 kali ganda lebih tinggi daripada menara berkembar Petronas dan hampir separuh ketinggian Gunung Everest di Himalaya. Tapi korang tahu tak, di gunung ini terdapat jambatan gantung. Jambatan gantung yang dikenali sebagai Via Ferrata ini merupakan Nggak, jambatan belum gantung reaction. Aku tertinggi kira di yang dunia. ini, guys. Di mana Yang ada tuh jembatan. Aduh, jembatan yang dekat ini loh. Aduh, lupa aku namanya. Pokok yang inilah. Nah, ini videonya pokoknya. Nanti teman-teman tonton aja. Aku lupa nama jembatannya. Maklum, saking banyaknya udah reaction jadi lupa. Ini belum ini aku dipasang pada ketinggian lebih 3,600 meter dari aras laut. Nak pergi ke sini senang je. Korang hanya perlu mendaki hingga ke kem Laban Rata dengan ketinggian 3,200 meter dari aras laut. Dari sana, korang perlu melalui jalan Via Ferrata, iaitu sistem jalan besi terlindung teknologi Itali yang dipasang pada lereng Gunung Kinabalu sebelum sampai ke jambatan gantung berkenaan. Kalau sesiapa dah sampai nanti, jangan lupa selfie bagi Kak Pak tahu-tahu. Let me take a selfie. 3. Stesen kereta api Kuala Lumpur. Bagi Faktau, ini merupakan antara fakta yang paling menarik dalam video kali ini. Ini kerana negara kita terletak di garisan khatulistiwa dan merupakan negara yang mempunyai iklim tropika. Maksudnya, negara kita takkan ada musim salji. Tapi korang tahu tak, stesen kereta api Kuala Lumpur dibina untuk menahan kesejukan musim salji sehingga ke tahap kedalaman salji setebal 2 kaki. Pelik kan? Ini kerana arkitek bangunan berkenaan yang bernama Arthur Benison Habeck yang juga merupakan bekas Brigadier General British di zaman Perang Dunia Pertama terpaksa mengikut peraturan pembinaan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa British yang menggunakan piawaian pembinaan British Standard. Hampir kesemua bangunan yang dibina pada zaman British di Malaysia perlu mengikut British Standard yang mempunyai ketahanan pelindungan dari ribut salji. Contohnya Masjid Jamek. Menarik kan? Wah, dua 2. ketebalan kaki loh. Ibu Kota Kilat. Hah? Ibu Kota Kilat merupakan ibu kota atau ibu negara yang sering menerima panahan kilat atau petir. Gimana tu? Di Malaysia, Kuala Lumpur merupakan bandar yang menerima panahan petir yang terbanyak di dunia. Dianggarkan dalam setahun terdapat lebih 200 hari ribut petir yang berlaku di Kuala Lumpur berbanding hanya 20 hari ribut petir dalam setahun di Jadi masyarakat Kuala Lumpur udah tahan gitu ya, udah paham lah ya terhadap petir gitu ya. Petir loh, 200.000. London dan 200 hanya 10 hari di New ribut York. petir. Ini disebabkan Ya Kuala ampun. Lumpur terletak betul
Oh pantas ada menara penangkal petir gitu kan di Kuala Lumpur, ya kan? Betul, berhampiran dengan garisan banyak khatulistiwa petirnya. di mana kekerapan pembentukan awan ribut petir sering berlaku. Semasa pembinaan menara berkembar Petronas, risiko panahan petir turut diambil kira dalam seni reka binaan mereka, di mana terdapat rangkaian saluran logam hingga ke tanah dipasang dengan pengalir khusus untuk mengalirkan arus kilat ke dalam sistem pembumian. Okey. 1. 1. Asal usul lagu negaraku. Nah. Lagu negaraku Ayo, merupakan siapa lagu yang kebangsaan nggak hafal lagu negaraku di sini? Wah, kalian harus hafal ya, harus tahu maknanya juga. yang sering kita nyanyikan. Lagi-lagi sebelum mula perimpunan sekolah kan? Tapi korang tahu tak asal usul sebenar lagu ni? Pada tahun 1956, setiap negeri sudah pun mempunyai lagu tersendiri tapi bukan lagu kebangsaan. Oleh itu, Tunku Abdul Rahman, iaitu Ketua Menteri pada waktu itu, telah membuat keputusan untuk mengadakan pertandingan mencipta lagu kebangsaan sebelum merdeka. Sebanyak 514 buah lagu telah diterima dari seluruh dunia, termasuk penggubah lagu bertaraf antarabangsa seperti Benjamin Britten, penggubah lagu berbarisan untuk Ratu Elizabeth II, Sir William Walton, penggubah opera Amerika, Giancarlo Menotti dan Zubir Said. Namun tidak ada satu pun yang diterima. Akhirnya, pihak jawatan kuasa membuat keputusan untuk mendengar semula lagu kebesaran negeri sedia ada dan lagu negeri Perak telah dipilih. Mesti ramai yang ingat rentak lagu negaraku. Diambil dari lagu filem Terang Bulan yang terkenal di Indonesia kan? Aku nggak tahu film ini. Tapi sebenarnya rentaknya diambil dari lagu Perak yang diberi nama Allah Lanjutkan Usia Sultan. Lagu Perak ini mendapat ilham daripada Mambu Lamun, iaitu sebuah lagu yang sering didengari oleh bekas Sultan Perak, iaitu Sultan Abdullah semasa menetap dalam buangan di Mahé, Kepulauan Seychelles. Rentak itu kemudiannya digubah semula oleh Saiful Bahri dan didengarkan buat pertama kalinya pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka sempena Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Merdeka. Tibalah saat yang bersejarah. Bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa, lambang negara dan penonton-penonton terpegun apabila sejarah tercatat di hadapan mereka. Habis sudah untuk video kali ini. Di kesempatan ini, Faktau ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan yang Selamat Hari ke-64 Kemerdekaan Malaysia. kepada seluruh rakyat Malaysia. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Itu dia tentang 10 fakta unik tentang Malaysia yang mungkin rakyatnya sendiri tidak tahu. Nah, jadi setelah menonton video ini jadi tahu nih guys. Aku ada beberapa yang bikin merinding tadi tentang soal lipas tadi juga. Aduh. Aku gak nyangka ternyata ada gua lipas loh. Besar juga di Malaysia, di Sabah. Nah pokoknya aku mau ngucapin selamat hari jadi Malaysia yang ke-64. Semoga Malaysia menjadi negara yang makin jaya, makin adil, makin makmur, makin maju, makin berkembang, dan juga bisa menjadi negara yang dicontoh oleh negara lainnya gitu. Yaudah kayaknya cukup sekian video reaction kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.